semua apa khabar? Hai, apa khabar di sana? Apa khabar di sini? Apa khabar di sini? Saudara yang dirahmati Allah. Kali ni kisah yang bunda nak ceritakan ni berlaku 18 bulan yang lampau. Diharap anda semua menonton sampai selesai ya. Terima kasih. Okey, pesanan dalam cerita ini ada 3 perkara yang dipaparkan untuk kita renungkan bersama. Pertama, kesabaran. Kedua, ketekunan. Ketiga, selalu menyumbang. Keempat, percaya dengan janji Allah. Okey, Osman 58 tahun, pemandu teksi yang tabah dan sabar, berkulit hitam manis, berpakaian kemas bersih, wajahnya tenang dan bersinar. Mencari rezeki sebagai pemandu teksi ada pasang surutnya, seperti air laut di pantai. Tapi Osman tidak pernah mengeluh. Beliau senantiasa tenang. Isterinya Midah sering mengomel tu beletih lah, macam banyak komplain lah ya. Suruh Osman cari kerja lain yang merunsingkan isterinya. Mereka tinggal di rumah sewa yang sempit, anak 3 orang. Keluarga sebelah isterinya semuanya dah beli rumah sendiri. Midah sering banding-bandingkan keadaan keluarganya itu. Osman hanya biarkan saja keluhan kesal isterinya itu. Midah bersuara kesal. Bang, sampai bila bang kita nak hidup macam ni? Midah malu tahu dengan keluarga Midah. Abang, Midah cakap dengan abang tahu. Abang ni jawablah, abang ni diam aja. Macamlah Midah ni cakap dengan tembok. Osman merenung wajah Midah sambil berkata, nak cakap apa Midah? Apa yang kau cakap tu betul. Sabarlah. Tuhan tu maha mengetahui. Dia maha bijaksana. Midah bosan dengan jawapan Osman itu. Abang ni balik-balik itu juga abang jawab. Tak ada ayat lain ke bang? Dari dulu sampai sekarang, itu aja ayat abang cakap. Osman tersenyum tenang. Tidak nampak yang beliau runsing. Hati kecilnya berkata, oh Tuhan, aku bersyukur menjadi pemandu teksi. Aku punya waktu menyempatkan diriku untuk ke masjid. Malam itu Osman duduk di masjid dari maghrib sampai ke isya. Kemudian dia sambung solat maghrib sampai ke isya. Kemudian dia sambung solat sunat. Osman begitu tekun membaca surah Waqiah. Itulah surah yang dia amalkan setiap hari, setiap malam. Itulah surah yang diamalkan oleh kakeknya dulu. Itulah peninggalan amalan kakeknya dulu untuk Osman amalkan. Pesanan kakeknya, kalau kita cari tekun mengamalkan surah tersebut, kita tidak akan ada masalah ekonomi. InsyaAllah, menurut kata kakeknya. Osman hanya biarkan saja keluh kesah isterinya bersuara kesal. Ketika Osman hampir selesai dengan amalannya, tiba-tiba Osman terdengar suara isakan tangisan dari jemaah berhampiran dengannya di sebelahnya. Tangisan itu dari orang tua yang uzur, kelihatan lemah, tidak bermaya. Osman menghampir orang tua itu sambil memberi salam hormat. Assalamualaikum Pakcik. Saya perhatikan Pakcik sujud begitu lama sekali, menangis terisak-isak. Boleh saya tolong? Nama saya Osman Pakcik. Osman bersalaman sambil memeluk orang tua itu. Orang tua itu memandang Osman sambil berkata, Pakcik, Pakcik dah tak ada duit dalam kocik nak. Besok lusa nak makan apa? Osman cepat menjawab, oh gitu. Begini, Pakcik tinggal kat mana? Boleh saya hantar Pakcik pulang? Sebelum itu kita pergi makan dulu ya. Saya pun belum makan lagi daripada siang tadi. Orang tua itu tidak menjawab. Tiba-tiba orang tua itu bersuara. Oh,
boleh kasih pakcik RM50. Osman tersentak bila orang tua tu minta duit. Maklumlah siang tadi ada kurang sikit passenger yang naik taksinya. Tapi dia tetap menjawab dengan baik. Boleh. Apa salahnya? Tunggu sekejap ya pakcik. Tunggu ya, saya cari kat dompet saya kalau ada ya. Mudah-mudahan ada. Di dalam dompet Osman ada RM30 campur $20. Ada wang dinar dan rupiah. Itu saja yang ada. Terus Osman berikan pada orang tua itu. Ini saja yang saya ada pakcik. Ambillah pakcik ya. Ambil. Orang tua itu terus tersenyum. Lalu menyambung balik zikirnya tadi. Selesai ibadah, Osman bergegas pulang ke rumah. Terlupa pula yang teksinya sudah diserahkan pada pemandu malam. Jadi, dia pulang dengan tidak ada kenderaan. Nak tahan teksi yang lain, duit dah diserahkan semua pada orang tua yang di masjid tadi. Tapi tak apalah, Osman redakan saja apa saja yang berlaku tadi. Dia terus melangkah jalan kaki. Selepas 1 jam, Osman pun sampai di rumahnya. Perutnya rasa lapar dan rasa dahaga. Maklumlah berjalan kaki, bajunya basah kuyup dek peluh. Kesian Osman. Midah isterinya dah tidur lena. Begitu juga anak-anaknya. Osman tidak kejutkan isterinya. Dia makan apa saja yang ada. Minum air putih saja. Jam menunjukkan 11 malam. Osman membersihkan dirinya sebagaimana biasa sebelum tidur. Osman buat solat sunat taubat 2 rakaat. Kemudian dia lakukan solat sunat yang lain dan membaca surah Al-Qiyah dan selawat Nabi sebanyak-banyaknya. Malam itu Osman bermimpikan orang tua yang di masjid tadi. Tapi orang tua tu yang ada dalam mimpi itu kelihatan segar berjubah putih. Wajahnya bersinar sambil memberi Osman sampul surat berwarna putih. Setelah dia menyerahkan sampul surat itu, orang tua itu menghilang. Lalu Osman membuka sampul surat itu. Di dalamnya ada wang sebagaimana yang Osman sedekahkan kepadanya. Yang peliknya dalam foto rumah tu, foto banglo dalam envelope itu, rumah siapa? Banglo siapa? Osman kebingungan. Apakah maksud mimpinya itu? Keesokan harinya, Osman menjalankan tugas seperti biasa. Tentang kisah mimpinya, tidak diceritakan pada sesiapa saja. Dia simpan saja di hatinya. Osman banyak berputar-putar di keliling kota. Agak sukar untuk mendapatkan penumpang. Entah macam mana, selepas 1 jam, Osman menemui seorang penumpang lelaki yang membawa 2 beg plastik hitam. Wajah penumpang itu agak bengis dan macam sedikit sombonglah dengan misainya yang tebal. Tidak tersenyum langsung. Osman langsung menghantar penumpang itu ke kediamannya. Lokasinya agak jauh dari kota. Setelah tibanya di banglo penumpang itu tadi, Osman meninggalkan kawasan itu untuk mencari penumpang lain pula. Kali ini sukar untuk mendapatkan penumpang. Osman berhenti seketika di satu kawasan untuk membersihkan teksinya. Tiba-tiba mata Osman terpaku melihat ada satu beg plastik berwarna hitam. Bila Osman periksa beg plastik itu, didapati banyak wang dolar dan ringgit juga rupiah, dinar pun ada. Osman masukkan kembali wang itu ke dalam beg plastik hitam. Lalu bergegas pergi ke rumah banglo di hujung Tanjung. Di banglo di hujung Tanjung penumpang tadi itu. Osman terus menyerahkan beg plastik hitam tu yang berisi wang yang banyak tadi. Lelaki itu terkejut sambil giling-giling kepala kerana kecuaiannya itu. Lelaki itu sangkakan beg plastik itu tertinggal di mana-mana. Dia memang pelupa. Tahukah anda berapa jumlah wang di dalam beg plastik itu? Kalau dicampur semua jumlahnya, jawapannya ialah RM300,000. Tapi Osman imannya sedikit pun tidak tergoda. Menghadiahkan Osman RM5,000 tanda kejujuran Osman.
Pada mulanya Osman menolak, tapi setelah lelaki itu memujuknya, akhirnya Osman terima saja. Lelaki itu meminta nombor telefon dan alamat rumah Osman. Sejak hari itu mereka berkawan baik. Setiap hari lelaki itu berhubung dengan Osman. Kadang-kadang dia datang ke rumah Osman. Lelaki itu namanya Tuan Mustafa. Masih bujang, tidak berkeluarga. Tinggal sendirian di banglo klasik itu. Usianya lebih kurang 65 tahun. Tuan Mustafa menjemput Osman dan isterinya ke banglonya. Beliau suka makan udang galah masak lemak cili api. Tuan Mustafa gemar masakan kampung. Tuan Mustafa terpikat dengan masakan isteri Osman. Lalu beliau menawarkan kerja untuk Midah, isteri Osman, menjadi tukang masak sepenuh masa. Midah gembira sekali. Dia terima dengan senang hati. Manakala Osman pula menjadi pegawai keselamatan peribadinya. Tapi Osman pada mulanya menolak kerana dia masih hendak menjadi pemandu teksi. Tuan Mustaqim maafkan bonda. Tuan Mustafa memberi isyarat. Bila beliau ke Arab Saudi, Osman boleh memandu teksi seperti biasa. Sebab Tuan Mustafa sering ulang alik ke Arab Saudi. Penghidupan Osman sekeluarga sudah mula menampakkan cahayanya. Sudah sedikit berubah, tapi Osman tetap seperti Osman yang dulu. Kini ekonomi Osman ada sedikit perubahan. Anak-anak dan isterinya tinggal bersama satu banglo dengan Tuan Mustafa. Banglo Tuan Mustafa itu punya 6 bilik 4 kamar mandi. Banglo Tuan Mustafa adalah peninggalan almarhum ayahnya. Tuan Mustafa tidak punya adik-beradik. Beliau anak tunggal. Walaupun Osman sudah mesra dengan Tuan Mustafa, tapi Osman tidak pernah bertanya mengapa Tuan Mustafa tidak pernah beristeri. Itu terlalu peribadi. Pada satu hari, Tuan Mustafa terima panggilan jauh dari Arab Saudi, yang mana Tuan Mustafa perlu terbang ke sana secepat mungkin kerana ada beberapa masalah pengurusan perniagaan, yang mana pengarah urusannya dah beberapa hari tidak datang di pejabat. Bila Tuan Mustafa mendapat berita yang kurang menyenangkan hatinya itu, Tuan Mustafa mengadu pada Osman yang dadanya rasa sakit, rasa senak, sukar bernafas. Lalu Osman mengurut Tuan Mustafa dengan minyak angin. Dalam seketika itu, Tuan Mustafa tertidur lena. Lalu Osman turun ke biliknya. Keesokan hari, Osman perlu membangunkan Tuan Mustafa kerana beliau nak berangkat ke Arab Saudi dengan secepat mungkin.